Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, insya-Allah untuk subjek akhlak tahun 6 pada hari ini, pelajaran kedua ialah menziarahi kubur. Jadi kita akan belajar tentang menziarahi kubur. Kalau kita tengok dekat sini, di akhir pembelajaran murid akan mendapat apa? Pertama, dapat menyenaraikan adab-adab menziarahi kubur. Jadi murid-murid akan tahu apa dia antara adab-adab menziarahi kubur. Kemudian salam dan berdoa ketika menziarahi kubur. Jadi kejap lagi kita akan tahu apa doa ketika menziarahi kubur. Kemudian menyenaraikan perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Ada perkara-perkara yang kita tak boleh buat ketika menziarahi kubur. Fadilat menziarahi kubur dan akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur. Ustaz akan kupas satu persatu, insya-Allah. Baik. Yang pertama, adab menziarahi kubur. Memakai pakaian yang menutup aurat. Jadi siapa yang nak pergi ziarah ke tanah perkuburan, dia mestilah memakai pakaian yang menutup aurat. Jadi bagi orang perempuan yang nak pergi ke tanah perkuburan, kena pakai tudung, kena pakai pakaian yang menutup aurat. Bagi orang lelaki pun sama, tak boleh pergi kubur pakai seluar pendek. Nampak? Sebab nampak aurat. Di tanah perkuburan perlu jaga aurat, sama macam kamu pergi ke masjid juga. Baik, yang kedua, sunat memberi salam dan mendahului dengan kaki kanan apabila memasuki kawasan perkuburan. Masuk tanah perkuburan, bagi salam dan masuk dengan kaki ke kanan. Baik, tidak melangkah di atas kubur. Jangan pijak kubur orang ataupun langkah kubur orang lain, kerana kita tak hormat kepada si mati. Baik, menjaga kebersihan persekitaran tanah perkuburan. Tak boleh sesuka hati kita buang sampah, buang segala benda yang tak elok dekat tanah perkuburan. Baik, membaca ayat-ayat Al-Quran serta diiringi dengan doa. Baik, jadi kita perbanyakkan baca surah Al-Fatihah, nampak, baca 3 kul. Ayat Al-Quran ini kita perbanyakkan baca ketika di tanah perkuburan. Baik, yang keenam, menyiram atau merenjis kubur yang diziarahi dengan air. Kita sunat untuk kita siram ataupun merenjis kubur yang kita ziarahi dengan air. Baik, doa ketika menziarahi kubur. Doa ni kena hafal. Doa ketika menziarahi kubur. Baik. Assalamualaikum dar qaumin mu'minina wa inna insya'allahu bikum lahiquna. Assalamualaikum dar qaumin mu'minina wa inna insya'allahu bikum lahiquna. Kena hafal ya. Maksudnya, kesejahteraan ke atasmu wahai ahli kubur di kalangan orang-orang beriman, dan kami sesungguhnya insya-Allah akan menemui kamu. Jadi kalau kita sampai ke tanah perkuburan, kita disunatkan bagi salam macam tu. Assalamualaikum daral qaumin mu'minina wa inna insya'allahu bikum lahiquna. Itu bahasa Arab dia lah. Bahasa Melayu dia yang Ustaz baca sebentar tadi. Baik, perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Ada benda yang kita boleh buat juga ketika menziarahi kubur. Baik, tengok pertama, mengusap atau mencium batu nisan. Nampak datang-datang terus cium batu nisan. Jadi kita tak nak perbuatan yang terlalu melampau. Baik, yang kedua, berjalan mengelilingi kubur dengan memohon sesuatu hajat. Dia macam tawaf dekat kubur tu. Nampak, perbuatan tawaf dekat kubur ini perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Baik, berlari-lari dan bergurau senda di kawasan perkuburan. Main lumba lari dekat tanah perkuburan, main nyorok-nyorok, tergelak-gelak, tak boleh dekat tanah perkuburan. Baik, membalut batu nisan dengan kain. Letak kain dekat batu nisan. Ini perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Meratap, memekik dan memukul-mukul diri. Nampak? Kita pergi kat kubur tu, kita sedih yang tak amat, seperti meratap. Kemudian meratap, menangis tak henti-henti. Walaupun semua orang akan sedih atas kematian, tapi meratap, menangis yang melampau-lampau tak dibenarkan dalam Islam. Memekik-mekik, menjerit-jerit, nampak, tak boleh. Kemudian memukul-mukul diri, kita pukul badan kita, tanda kesedihan atas kematian si mati, tak boleh. Kemudian menceritakan keburukan si mati. Dekat kubur si mati tu pula kita ceritakan keburukan dia, tak boleh. Perbuatan itu dilarang dalam Islam. Merokok di kawasan perkuburan. Perbuatan merokok ini
perbuatan yang haram kita buat pula dekat tanah perkuburan. Jadi tak ada adab kita ketika menziarahi kubur. Baik, seterusnya fadilat menziarahi kubur. Baik, pertama, dapat mengambil pengajaran. Fadilat ni kebaikan. Apa kebaikan kita dapat daripada menziarahi kubur? Dapat mengambil pengajaran. Kita dapat tengok pengajaran. Contoh, kalau para alim ulama, orang yang hebat dalam bidang agama, dia meninggal dunia, ramai yang datang ziarahi kubur dia. Orang yang ada ilmu agama ini, Allah jaga dia sampaikan waktu dia mati pun ramai orang yang menghormati dia. Jadi kita dapat ambil pengajaran. Nampak? Kedua, mendorong melakukan ibadah. Kita sentiasa rasa lebih semangat untuk melakukan ibadah. Sebab kita tahu yang mati itu pasti meringankan kesedihan. Nampak? Kalau mak ayah kita meninggal, kita ziarah meringankan sikit kesedihan kita. Baik, bersimpati dengan keluarga si mati. Nampak? Dengan menziarahi kubur si mati itu dapat kita menzahirkan rasa simpati kita kepada keluarga si mati. Baik, menimbulkan rasa insaf. Pergi kat kubur, nampak orang yang dah mati. Nampak orang yang dah mati itu kita tanam pula dalam kubur, kita tinggalkan pula dalam kubur, menimbulkan rasa insaf kepada diri kita. Baik, menghilangkan sifat sombong dan takbur. Orang yang sombong dan takbur ini, bila sampai di kubur itu, dia nampak macam mana, nampak rumah terakhir dia dekat kubur, dia akan ditinggalkan di situ, duduk dekat situ, tak ada siapa yang tolong. Jadi menyebabkan hilang rasa sombong dan takbur ini. Takbur ini makna rasa yang angkuh atau bongkak juga, berbangga diri. Baik, akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur. Akibatnya perkara yang tak elok lah yang kita dapat disebabkan kita ini tidak beradab ketika menziarahi kubur. Tidak bermaruah, makna tidak bermaruah ni, kita seperti memalukan diri kita saja dekat situ. Kita buat perkara-perkara yang tak elok, isap rokok situ. Jadi memalukan diri sendiri je sebenarnya. Baik, dimurkai Allah, maknanya Allah tak suka perbuatan ini, Allah benci, dimurkai Allah. Kita buat perkara yang tidak beradab, menyebabkan kita mendapat kebencian daripada Allah. Leka dari mengingati Allah. Nampak orang lain sibuk sedang insafkan diri duduk kat kubur, kita tergelak-gelak bersembang dan sebagainya, menyebabkan kita leka ataupun lupa dalam mengingati Allah. Baik, yang terakhir mendapat dosa. Ini lagilah teruk, mendapat dosa terus. Nampak, pahala pun tak dapat, malah dapat dosa pula. Wa iyazubillah. Jadi kita tak nak sampai tahap macam tu. Baik, jadi itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.